Terus. Ni ke 3 minit. Surah. Dah. Mana sudah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kali pertama kita mengadakan wacana perubatan sebenar Ramadan. Insya-Allah sebelum itu marilah sama-sama untuk kita buka majlis kita pada petang ini dengan baca umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersyukur kita pada Allah SWT kerana diberi kesempatan sama-sama kita bersiaran di dalam maya ini, iaitu di Al-Islam Specialist Hospital, dalam wacana persediaan Ramadan dalam perubatan yang dianjurkan oleh Hospital Pakar Al-Islam. Alhamdulillah, siang kalinya kita bersama-sama lagi dalam konteks kita. Kita rasa sebelum ni kita laksanakan semasa PKP tahun lepas, kita laksanakan beberapa program maya, dan pada kali ini Alhamdulillah kita sekali lagi sama-sama untuk laksanakan misi kita, iaitu untuk menjadikan keseluruhan kita berpengetahuan dalam kita menghadapi Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi insya-Allah. Dan untuk kita sebenarnya dalam konteks kita sekarang ni, kita lihat kita sebenarnya berada hampir sangat dengan bulan Ramadan, dan sekarang ni kita berada di bulan Sya'ban, di awal Sya'ban kita sekarang ni. Dan beberapa hari lagi, lebih kurang dalam 2 minggu lagi, insya-Allah kita akan insya-Allah mudah-mudahan Allah hadirkan kita untuk kita mendapat masuk ke dalam madrasah Ramadan. Tapi dalam tak sedar, sebelum kita masuk menghadapi Ramadan, kebiasaan kalau kita bicara tentang SPM, PMR ataupun STPM ataupun universiti, kan, kita akan bicara tentang kalau nak exam sahaja, kita akan cepat-cepat untuk cari seminar ataupun kita akan cari kursus di tempat-tempat yang boleh membangkitkan semangat kita dan boleh mencari soalan-soalan spot. Okay. Contohnya SPM 20 hari lagi. Jadi sekarang ni kita dah kejutan terakhir ni. Kita cari di mana soalan-soalan spot. Tapi berbeza dengan bulan Ramadan, sebenarnya dah ada dah jawapan-jawapannya, hanya kita kutip sahaja di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melihat pada bulan Ramadan, apa ini bulan Ramadan? Apa ini bulan Ramadan? InsyaAllah pada petang ini kita akan cuba tonjolkan dalam konteks kita. Kita nak lihat semangat Ramadan kita, mudah-mudahan bagi impak yang besar pada dalam diri kita. Apabila kita sebut bulan Ramadan, kan, kita selalu, apabila di bulan Sya'ban, kita selalu berdoa dan kepada Allah SWT. Allahumma barik lana fi Sya'ban Membaligh Ramadan. Kita sentiasa berdoa di bulan Sya'ban. Setengah orang bawa awal di bulan Rejab lagi. Jadi ada apa sebenarnya di bulan Ramadan? Kalau kita lihat, biasanya kalau sebut Ramadan, kita bicara tentang madrasah. Madrasah ataupun fakulti kan. Bulan Ramadan ini adalah madrasah Ramadan, adalah madrasah untuk kita berjihad. Ya, untuk kita berjihad, dan apabila kita berjihad, kita inginkan kebenangan kepada diri kita. Okey, tak ada orang nak berjihad
tapi tak nak kebenangan. Tapi berjihad itu kita inginkan kebenangan. Jadi bulan Ramadan, apabila kita inginkan kebenangan, kita perlukan persediaan untuk Ramadan. Okey. Dan yang keduanya, bulan Ramadan adalah bulan penghulu segala bulan. Jadi subhanallah, kita sekarang ni nak menghampiri bulan Ramadan, kita nak pergi ketuju kepada penghulu segala bulan. Maksudnya segala bulan yang hijri ada ni, kita nak tuju kepada penghulu segala bulan. Dan apabila sebut penghulu segala bulan, mesti ada keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan. Dia ada jawatan tapi tak ada keistimewaannya. Peliklah. Okey, jadi Allah bagi kepada bulan Ramadan ini sebagai penghulu bulan, jadi ada keistimewaannya. Antara keistimewaan di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebab tu apabila kita sebut tentang bulan Ramadan, mesti kita akan bicara berapa hari, berapa kali kita nak khatam Quran. Kan? Tapi berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain, jarang kita bicara tentang nak khatam Quran. Biasanya di bulan Ramadan, kita dah cari dah Quran. Jika ada di atas para tu, rak-rak di bilik, rak buku bilik kita ataupun di rumah kita, masa ni kita dah nak start cari dah. Dia berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain kita tengok je. Kita tengok, okey. Tengok macam tu je lah. Tapi bulan Ramadan dia dapat satu zut yang lain pula. Dia nak bawa bulan Al-Quran itu. Jadi kalau kita di peringkat kita sekarang ni, jika tak ada Quran, cepat-cepat cari. Jika ada Quran, cepat-cepat baca. Jangan sampai tunggu Ramadan. Kita terus baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan ni, jika kita hidupkan dengan bacaan Al-Quran, subhanallah, itu sangat-sangatlah bermanfaat dan berfaedah untuk diri kita. Dan yang keduanya, ulama gariskan adalah bulan Ramadan ini adalah bulan kebajikan. Bulan kebajikan. Yang mana di bulan Ramadan ni dihimpunkan kebajikan dan dilaksanakan kebajikan. Antaranya apabila kita sahur, kita berbuka puasa, maka itu sedekah kita bari, maksudnya manfaat yang besar, pahala ganjarannya subhanallah. Okey, bulan kebajikan. Antara yang lain bulan ihsan. Kita nampak ramai orang jadi baik tiba-tiba di bulan Ramadan kan. Ramai orang jadi baik. Orang nak makan depan pun orang jadi takut. Jadi kalau yang tak puasa nak makan depan pun jadi malu. Jadi bulan ihsan kita timbul laksanakan kebaikan yang sangat banyak. Dan yang lain adalah bulan keampunan. Jadi dalam bulan Ramadan ini kebiasaannya kalau di bulan-bulan lain jarang untuk kita laksanakan qiyamul lail ataupun benda-benda yang lain. Tapi di bulan Ramadan ini kebanyakan orang dah start nak buat qiyamul lail ataupun program-program yang berkaitan dengan ibadah. Okey. Jadi di situlah ramai untuk kita angkat tangan dan mohon kepada Allah SWT. Sebab di bulan Ramadan ini adalah bulan yang pintu langit sentiasa dibuka untuk kita memohon keampunan. Jadi kalau boleh ulama terdahulu, dia tak nampak Ramadan. Dia nampak di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sepatutnya dan selayaknya untuk dia start bermohon lah. Okey. Dan banyak lagi. Antaranya bulan ibadah dan bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam kalangan ulama-ulama, dia menjadikan bulan Ramadan ini bulan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka ini dah dekat kepada Allah SWT, tapi dia dekatkan lagi diri kepada Allah SWT. Lebih lagi pada bulan Ramadan. Jadi kita sekarang ni persediaan kita mestilah menuju ke arah itu. Menuju ke arah itu, mudah-mudahan kita menjadikan diri kita ini memanfaatkan bulan Ramadan untuk diri kita insya-Allah. Dan di sebalik itu sebenarnya hakikat sebenarnya apa sebenarnya kita nak cari? Sebenarnya kita nak cari di bulan Ramadan adalah keridaan Allah SWT. Jadi sebelum kita pergi kepada persediaan Ramadan, jadi kita kena lihat dahulu. Pada hari ini saya nak sentuh pada keseluruhan aspek ialah berkenaan dengan sirah Ramadan. Boleh dikatakan apabila bulan Ramadan kita bicara tentang
puasa. Sebenarnya hakikat yang sebenarnya banyak berlaku sirah di bulan Ramadan. Bukan orang kata di bulan Ramadan ni lembik je. Sebenarnya kebenaran Islam banyak di dalam bulan Ramadan. Antara yang boleh kita lihat adalah di bulan Ramadan, yang pertamanya adalah peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa nuzul Quran yang berlaku pada 25, setengah ulama kata 25, setengah ulama kata 17 Ramadan. Dan inilah titik permulaan peradaban manusia yang membuka dunia kita daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab apa? Sebab nuzulul Quran tu, turun ayat Quran sahaja telah menghancurkan atau menghapuskan jahiliyah yang ada di tanah Arab. Dan daripada rentetan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebarluaskan agama Islam sehingga kita merasai sehingga kini. Alhamdulillah. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua yang boleh kita lihat adalah ini peristiwa yang pemuncak kepada kebenangan Islam, iaitu peristiwa peperangan Badar Al-Kubra, yang mana 313 lawan hampir 1,000 orang. Setengah orang kata 900. Tapi nak ceritanya bagaimana kisah ini yang berlaku di bulan Ramadan ini menjadi tonik yang utama kepada masyarakat ketika itu untuk melawan musuh. Tapi dalam konteks kita sekarang ni dengan Ramadan je jadi lesu lembik, tak nak macam tu. Bulan Ramadan, orang sahabat-sahabat zaman dahulu melihat inilah bulan kebenangan dan bulan untuk berjihad. Okey. Dan banyak lagi, antaranya pembukaan kota Mekah yang ketiga. Dan boleh dikatakan ada 16 kisah di bulan Ramadan. 16 kisah di bulan Ramadan. Yang ketiga, pembukaan kota Mekah pada 8 Hijrah. Ini berlaku disebabkan pencabulan perjanjian Hudaibiyah antara orang Madinah dengan orang Mekah. Last sekali tercetuslah peperangan dan pembukaan Fatuh Mekah di bulan Ramadan juga. Dan kalau kita lihat, inilah siri-siri pembukaan dan berlaku di dalam bulan Ramadan. Okey. Yang lain boleh kita lihat adalah pengaruhnya berlaku seawal tamadun adalah Salahuddin Al-Ayyubi membuka Palestin. Membuka Palestin di bulan Ramadan. Maksudnya kekuatan yang berlaku dalam diri-diri orang terdahulu adalah banyak berlaku di dalam bulan Ramadan. Jadi daripada rentetan kisah yang saya bicarakan sebentar tadi, apa yang sebenarnya kita ingin bagi tahu pada semua? Sebenarnya dalam konteks kita di hospital ini ialah kita nak bagi tahu kepada semua ialah berlaku kisah itu dia bukan semata-mata bulan Ramadan ini kita hanya nampak lapar dan dahaga sahaja untuk berpuasa sahaja. Tapi sebenarnya dalam pelbagai aspek yang perlu kita lihat. Contohnya, untuk berperang perlu kepada jiwa yang mantap. Yang pertama. Yang kedua, jika ingin berperang perlu kepada tubuh yang sihat. Dua elemen ini, jiwa yang mantap dan fizikal yang sihat, perlu digabungi untuk melahirkan kekuatan yang sebenar. Jadi dalam konteks kita sekarang ni tahun 2021, dahulu kita tahun 2020. Subhanallah, ramai di kalangan kita 2020 iaitu masyarakat kita boleh dikatakan hampir semua berjaya laksanakan Ramadan dengan terbaik. Saya rasa pada tahun 2020 lah pecah rekod. Ramai imam tarawih, kan? Imam tarawih dalam masyarakat kita. Kenapa? Sebab pada dulu kita tengok semua duk upload tika sejadah lah, lepas tu stand lah, Al-Quran lah, macam-macam untuk jadi imam tarawih, kan? Imam tarawih di rumah masing-masing. Tapi alhamdulillah kita sekarang ni tahun 2021, setakat ini kerajaan nak benarkan dah kita
untuk kita tarawih di masjid. InsyaAllah kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan pada tahun ini kita boleh laksanakan tarawih di masjid, insyaAllah, mudah-mudahan dapat keseronokan bersama-sama. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut ialah Ramadan ini menguji kita adalah untuk kita melihat bagaimana kekuatan kita dari segi rohaninya dan dari segi dari segi fizikalnya. Dua elemen yang besar, rohani dan fizikal. Jadi kesihatan dalam Islam kita boleh lihat adalah bagaimana untuk kita lihat kesihatan yang holistik. Kesihatan yang holistik yang merangkumi 4 elemen besar. Yang pertama sekali adalah bagaimana untuk kita menjaga penjagaan fizikal kita. Yang kedua adalah bagaimana untuk kita menjaga psikologi kita dan kita menjaga mental kita, dan yang keempat adalah bagaimana untuk kita jaga spiritual kita. Dan keempat-empat ini adalah memberi kesan yang besar kepada amalan-amalan kita. Jadi 4 elemen utama ini melalui fizikal kita, melalui mental kita, melalui psikologi kita, melalui spiritual kita. Jadi keempat-empat ini jika digabungi, inilah sebenarnya kesihatan yang holistik di dalam Islam. Jadi jika sebut di bulan Ramadan, persediaan kita untuk Ramadan, maka perlulah untuk kita menjaga keempat-empat elemen ini. Jangan kita lihat di bulan puasa ini untuk kita jaga kerohanian kita sahaja. Tidak. Tidak betul begitu. Sebab apa? Banyak berlaku dalam di bulan Ramadan khususnya, ramai di kalangan kita asyik duk jaga ibadah. Kita duk asyik jaga je ibadah. Sampaikan kita sakit demam, kita tak pergi pun ke hospital. Sebenarnya ini memberi kesan yang besar pada diri kita. Kalau bulan Ramadan je, mesti ramai yang suka duduk kat rumah. Sakit demam ke apa, duduk kat rumah. Jadi rugilah. Sepatutnya kesihatan adalah ibadah juga. Kena jaga juga kesihatan. Sebab apa? Dengan kesihatan fizikal, maka kita mampu untuk laksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi boleh datang ke hospital. Jadi persediaan kita untuk jika kita demam di bulan Ramadan, bagaimana untuk kita laksanakan? Untuk sekarang ni kata nak jaga kesihatan yang holistik. Sekarang ni fizikal kita demam. Tiba-tiba orang kata nak makan ubat di bulan Ramadan, batal puasa, ataupun nak buat dialisis batal puasa. Jadi penting untuk kita melihat hukum ataupun kita membaca hukum-hukum yang berkaitan dengan kesihatan di bulan Ramadan untuk dapatkan rawatan kesihatan di bulan Ramadan. Kita kena bacalah hukum. Sekarang ni di Google ataupun di dalam buku-buku. Sekarang ni buku tak kisah dah. Buku manual ataupun buku maya dah ada dah. Dalam kalangan kita type je, kita boleh baca. Tapi di tempat yang betul lah. Jangan tempat blogspot ataupun yang tak berkaitan pula. Cari yang tempat yang betul. Ataupun rujuk kepada pakar-pakar yang berkaitan. Sebenarnya sebab di kalangan kita takut. Tiba bulan Ramadan je, nak jaga kesihatan, nak puasa, tapi takut nak datang ke hospital. Ini menyebabkan resiko-resiko lain tak. Itu yang pertama untuk kita jaga fizikal kita, penjagaan fizikal. Jadi jika kita demam ataupun sakit di bulan Ramadan, cepat-cepat pergi ke hospital yang berdekatan. Yang keduanya ialah bagaimana untuk kita jaga psikologi kita. Kan? Penjagaan kita di bulan Ramadan, bagaimana kita lihat psikologi kita. Ini penting juga. Kan? Jadi di awal-awal ini, di Syaban ini, jadi sama-samalah untuk kita mulakan dengan puasa-puasa sunat. Untuk jaga kan, lama sebenarnya macam mana aku nak puasa ni. Nak puasa, nak tahan lapar dan dahaga ni. Jadi amalkan puasa-puasa sunat sebelum tibanya bulan Ramadan. Jadi itu untuk membina psikologi kita. Dan kekuatan dalam konteks kita sekarang ni, kita nak tuju kepada orang kata menyeluruh di dalam bulan Ramadan. Nak kata konsepnya adalah bagaimana untuk kita tangani penjagaan mental yang baik. Penjagaan mental yang baik, maka pentingnya
kalau dalam konteks kita sekarang ni musim COVID-19. Musim COVID-19 ni bagaimana untuk kita jaga konsep mental, tekanan ataupun apa-apa. Jadi pentingnya untuk kita merujuk di tempat yang betul. Okey. Dan yang keempat adalah bagaimana, inilah sumber utama, iaitu bagaimana untuk kita menjaga spiritual kita. Spiritual kita di bulan Ramadan. Banyaklah amalan-amalannya boleh mengukuhkan sokongan kita. Kita carilah kawan-kawan yang boleh memberi kesan yang besar dalam hidup kita. Antaranya kita buka grup tadarus, kan? Kita bina khatam Al-Quran. Jadikan setiap waktu solat kita itu 4 halaman adalah keutamaan kita. Jadi apabila kita baca waktu subuh contohnya 4 halaman, Zuhur 4 halaman, Asar 4 halaman, Maghrib 4 halaman, Isyak 4 halaman. InsyaAllah mudah-mudahan 30 hari di bulan Ramadan itu kita boleh khatam Al-Quran. Okey. Jadi 4 elemen penjagaan kesihatan ini perlu untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Seperti mana kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama yang ada sebut bagaimana bulan Ramadan ini menjadi bulan destinasi utama pencarian mereka. Ada diceritakan di dalam buku yang dibahas oleh Menteri Agama kita. Disebut kat sini adalah Prof. Mu'ni Abdul Halim Mahmud dari Fakulti Usuluddin Universiti Azhar berkata, terdapat sekurang-kurangnya 3 kaedah bagi individu Muslim mempersiapkan diri bagi menyambut kedatangan Ramadan. Yang pertama sekali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan daripada segala dosa yang pernah dilakukan. Itu maksudnya dianjurkan kepada kita apabila kita ingin membina penjagaan spiritual, maka kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan. Minta taubat nasuha kalau boleh, minta pada Allah taubat, dan kita mohon pada Allah dijemput di bulan Ramadan untuk memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesucian, insya-Allah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah berjanji kepada Allah agar tidak mahu mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kita dah taubat. Yang kedua, berjanji dengan Allah untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa yang telah dilaksanakan. Jadi di bulan Ramadan itu kita masuk, insya-Allah mudah-mudahan kita tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan. Sebab sifat manusia ni, hari ini dia minta maaf, esok dia buat lagi, esok dia minta maaf, lusa dia buat lagi. Sifat manusia. Dan Allah ini tidak jemu untuk mendengar permohonan hamba-Nya. Dan sebab kalau kita dengan sesama manusia, sekali kita bagi tahu tipu, kan, dengan manusia yang lain, 2-3 kali orang tu dah tak suka kita. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Allah suka sangat mendengar rintihan hamba-Nya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum hakam Islam, khususnya yang berkaitan dengan Ramadan. Ia bertujuan agar segala amal yang dilakukannya mengikut kaedah agama serta menghubungkan silaturahim dengan sesiapa sahaja. Okey. Jadi yang ketiga ini, seperti mana yang saya sebut sebelum tadi, adalah kita mesti bersungguh-sungguh dalam mendalami hukum berkenaan dengan Ramadan. Dalam konteks kita di hospital ni, penting untuk kita tekankan adalah berkenaan dengan bagaimana untuk kita menjalani rawatan-rawatan yang berkaitan dengan hukum hakam di dalam bulan Ramadan. Contoh seperti dialisis, seperti buat skop ataupun yang lain-lain. InsyaAllah yang itu akan diberi kupasan menarik oleh para panelis ataupun berceramah dalam menekankan isu-isu semasa berkaitan kesihatan di bulan Ramadan, insya-Allah. Dan 3 elemen ini yang disentuh oleh Prof. Mu'ni Abdul Halim. Dia sebut berkenaan ini. Dan yang keduanya adalah daripada Dr. Mahjah Ghalib. Dia ada sebut juga bahawa bulan Ramadan adalah satu peluang yang cukup bermakna bagi Muslim untuk membekalkan dirinya dengan keberkatan Al-Quran yang melimpah ruah. Okey, maksudnya kita ambil keberkatan di bulan Ramadan itu, kita ambil, jadikan Al-Quran itu
sebagai panduan kita. Dia cakap apa lagi? Membiasakan diri dengan menjaga lidah daripada keceluparan. Ini penting juga. Bulan Ramadan kita nampak tahan lapar dan dahaga saja. Sebenarnya di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya kalau boleh kita jagalah pertuturan kita. Sebab apa? Kebanyakan dosa-dosa kita bermula daripada mulut. Banyak bermula daripada mulut. Kan? Jadi kalau boleh kita tahan ataupun kita hilangkan terus perbuatan-perbuatan yang boleh memberi dosa kepada kita, dan keceluparan itu yang boleh membahayakan diri kita sendiri. Jadi kalau boleh kita jaga mulut kita. Sebab itu ulama gariskan kepada kita apabila diri kita untuk mengelakkan berkata-kata buruk, maka ulama akan gariskan zikir-zikir, zikir-zikir Nabi. Contohnya boleh baca maksurat kan, ataupun zikir-zikir yang lain. Jadi di bulan Ramadan kalau boleh kita budayakan dengan amalan-amalan zikir. Bukan sekadar dia menyucikan diri kita, bahkan insya-Allah mudah-mudahan amalan itu menjadi tabiat kita. Itu sebenarnya yang kita nak. Dan yang seterusnya Dr. Majah beritahu lagi, dia kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai bentuk kebaikan yang terdiri daripada zikir, wirid, tazkirah, tadarus, sedekah, solat Jumaat yang kurang ada pada bulan-bulan lain. Maksudnya dengan platform di bulan Ramadan ini, sebenarnya bulan Ramadan ini dihiasi dengan pelbagai kebaikan. Antaranya adalah zikir. Jadi zikir simple je. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di bulan lain kita lemah untuk berzikir. Di bulan Ramadan ini kalau boleh kita jadikan zikir kita ini sebagai kekuatan penjagaan spiritual. Sebab dalam kita nak hadapi tekanan COVID-19 ini, zikir-zikir inilah yang sangat penting untuk kita amalkan. Seterusnya adalah tazkirah. Tazkirah. Sebelum ni kita kurang dengan tazkirah, contohlah. Jadi jika di bulan Ramadan kita kena sentiasa dengan tazkirah. Bukan bermaksud tazkirah ini ceramah, tidak. Maksudnya mendengar peringatan-peringatan yang baik. Contohnya kawan kita cerita satu hari satu hadis ataupun satu hari satu potong ayat. Tak apa, itu tazkirah tu. Setengah orang cakap tazkirah 1 minit, ataupun kuliah 1 minit, ataupun kuliah 2 minit, ataupun kuliah 3 minit. Itu macam-macam lah tak nama. Tapi nak bagi tahu kita adalah tazkirah. Tazkirah ni bukan bererti ceramah 1 jam, bukan ceramah 30 minit, tapi peringatan-peringatan yang baik. Jadi apabila kita ingin mendengar peringatan yang baik, maka perlu kepada kita untuk kita hidup dalam circle yang baik. Maksudnya cari kawan-kawan kita, ataupun kita pakat dengan kawan-kawan kita untuk kita bina circle. Satu hari satu hadis ke, insya-Allah mudah-mudahan di 40 tu boleh habis, insya-Allah. Dan tadarus, ini pun penting juga untuk kita lihat. Jadikan budaya tadarus ini budaya yang sepatutnya ada di dalam bulan Ramadan. Kita sebelum ni dah banyak sangat tinggal dengan Al-Quran, jadi budaya tadarus untuk kita baiki balik bacaan kita cari seorang guru dan kita tadarus ramai-ramai. InsyaAllah mudah-mudahan dengan tadarus ini boleh membaiki balik bacaan Al-Quran kita, dan seterusnya kita menjadi antara orang yang memegang Al-Quran dengan penuh ikhlas di dada, insya-Allah. Dan antara budaya yang Dr. Mahjah bagi tahu lagi adalah budayakan dengan budaya sedekah. Di bulan Ramadan ni kalau boleh, antara ulama yang tekankan kepada kita adalah sedekah subuh. Kalau boleh kita tak pergi solat subuh Jumaat contohlah. Kalau yang pergi solat subuh berjemaah, alhamdulillah sebelum masuk subuh tu kita dah letak duit dah. Jadi dianjurkan kepada kita adalah kita sediakan tabung di rumah kita, tabung sedekah. Kita masukkan ke dalam itu. Setiap subuh kita masukkan. Dah cukup penuh nanti, jangan awak beli baju raya pula. Ataupun jangan awak beli minum lain pula. Dah penuh nanti, boleh awak pergi ke, ataupun boleh sedekahkan di tempat-tempat yang sepatutnya, di masjid ke, di rumah-rumah anak yatim ke, ataupun rumah-rumah, ataupun di tempat yang sepatutnya lah. Untuk dilaksanakan oleh
mereka yang memerlukan. Dengan itu kita tak nampak benda itu sebenarnya kita dah amalkan setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan ini yang terutamanya. Yang terakhir ini adalah yang teramal iaitu solat jemaah. Di bulan Ramadan ni kalau boleh, sebelum ni kita dah buat solat jemaah. Tapi di bulan Ramadan ni tempat yang paling sesuai untuk kita laksanakan solat jemaah. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan ni dilipat-lipatkan kali ganda lagi solat pahala solat jemaah. Boleh dikatakan solat sunat umpama pahalanya solat wajib. Solat wajib berganda-ganda lagi lah. Disebut lagi solat jemaah yang kurang ada pada bulan-bulan lain. Maksudnya di bulan lain kurang. Dr. Mahjah bagi tahu di bulan lain ni seperti mana saya sebut tadi jarang ada. Tapi di bulan Ramadan ini dikumpulkan keseluruhan dan sayugialah untuk kita untuk laksanakan sebaik mungkin. Dan kita harapkan kita dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaiknya dan mudah-mudahan bulan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada bulan sebelumnya. Jadi seperti mana saya sebut sebentar tadi, very penting untuk kita melihat persediaan Ramadan kita, bukan kita melihat sahaja dari sudut penjagaan spiritual sahaja, tetapi kesihatan di dalam Islam merangkumi 4 perkara asas. Yang pertama sekali, yang saya tekankan lagi adalah penjagaan fizikal, penjagaan psikologi, penjagaan mental dan penjagaan spiritual. Jadi apabila kita menuju ke arah bulan Ramadan yang bakal tiba ni, jadi kalau boleh kita jaga keseluruhan 4 elemen ini. Jadi kita jaga keseluruhan 4 elemen ini. Fizikal kita di bulan Ramadan kena sihat. Psikologi kita pun sama juga kena sihat. Mental kita pun kena sihat. Dan spiritual kita pun kena bertambah-tambah lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Jadi sama-sama kita, kalau boleh sama-sama kita para pendengar keseluruhan bersama dengan kami dalam siri Alam Maya nanti, insya-Allah akan dikupaskan pelbagai isu-isu yang menarik bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan input-input yang ada nanti dapat memberi manfaat kepada kita keseluruhan dalam menuju ke arah bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan saya rasa sekadar itulah perbincangan kita. Jadi kita harapkan pertemuan kita ini memberi input yang besar dan memberi manfaat yang besar. InsyaAllah kita ketemu lagi di masa yang hadapan untuk bicara dalam topik-topik yang menarik. InsyaAllah dengan para panel-panel yang menarik dalam mengupas berbagai isu, insyaAllah. InsyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.